Tiada ancaman tsunami di perairan negara, Met Malaysia nafi mesej tular. Lambakan timun di Kelantan, usahawan bantu petani beli hasil tani berlebihan. Salam dan salam sejahtera. Ini berita wilayah edisi 30 Julai 2021 bersama dengan saya, Redvin Robin. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan melintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang. Fokus hari ini program outreach vaksinasi bantu perhebat suntikan vaksin di luar bandar dan pedalaman. Terus bersama kami dalam berita wilayah. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menafikan penularan mesej tular oleh agensi luar negara mengenai kejadian tsunami boleh melanda perairan negara khususnya di perairan Sabah. Ia susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.5 pada skala Richter yang berlaku di Semenanjung Alaska pada 2.15 petang semalam. Penafian dilakukan setelah tempoh kejadian gempa bumi kuat tersebut telah melebihi 12 jam dan tiada ombak tsunami dikesan peralatan pemantauan sehingga kini. Sehubungan itu, orang ramai dinasihat untuk lebih berhati-hati dalam menyebar info atau video berkaitan kejadian gempa atau tsunami. Segala maklumat terkini dan sahih boleh didapati melalui laman web Met Malaysia. Susulan insiden runtuhan perancah besi struktur pembinaan di tapak projek LRT 3 di Bandar Bukit Tinggi Klang semalam. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kejadian serta menentukan sama ada terdapat pelanggaran kehendak perundangan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Menerusi satu kenyataan, pihaknya telah mengarahkan Ibu Pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP dan JKKP Selangor menjalankan siasatan. Siasatan komprehensif ini turut membabitkan bahagian kejuruteraan forensik dan bahagian keselamatan tapak bina JKKP. Kementerian berkenaan juga menyatakan adalah menjadi kewajipan setiap majikan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya semasa bekerja maupun orang awam di tempat kerja. Peranan dan sumbangan sukarelawan dalam membantu proses vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV di seluruh negara wajar diberi pujian. Berada di tempat yang berisiko dijangkiti wabak COVID-19 tidak mematahkan semangat para sukarelawan untuk terus menyumbang bakti kepada rakyat. Ikuti pengalaman wartawan Nur Syahana Kamarudin yang berpeluang menjadi salah seorang sukarelawan di PPV Stadium Indra Mulia Ipoh. Mencabar namun menyeronokkan. Itu yang dapat saya gambarkan ketika berpeluang menjadi sukarelawan di sini. Menghabiskan masa beberapa jam di PPV ini memberi ruang kepada saya mendekati rakan-rakan sukarelawan yang sudah beberapa bulan bergelar sukarelawan. Bagi Poilin pun, dia yang berpengalaman menjadi sukarelawan tidak meletakkan wang ringgit sebagai penanda aras, sebaliknya mahu membantu kerajaan sepanjang tempoh sukar ini. Kembang, kita memang boleh tolong masyarakat walaupun kita tambah apa-apa salary pun tak ada allowance bagi kita. Kita yang saja dapat makanan pagi dengan petang, yang ini kerajaan yang subsidi bagi kita lah, tapi kita memang boleh direct mentolongkan masyarakat. Manakala bagi Rohaya Syafi'i yang berkhidmat di agensi kerajaan, dia menawarkan diri menjadi sukarelawan apabila tawaran itu dibuka kepada kaki tangan. Banyak benda yang akak belajar, macam mana nak mengurus emosi, bagaimana hendak deal dengan penerima-penerima vaksin yang khasnya pada setakat ini adalah golongan senior.
Jadi kami lebih banyak belajar tentang sikap manusia. Tapi alhamdulillah semuanya di akhir, by the end of the day, kami dapat kebaikan lah. Segala urusan di sini kami dapat kebaikan, kami dapat pengajaran, kami dapat macam-macam ilmu di sini. Itu yang berharga lah bagi kami. Saya dapat meluangkan masa berada di PPV Stadium Indra Mulia Ipoh. Walaupun hanya beberapa jam saya menjadi sukarelawan di sini, tidak dapat dinafikan ianya merupakan satu tugas yang memerlukan ketahanan mental dan fizikal yang tinggi. Namun saya gembira dapat membantu penerima vaksin di sini, khususnya warga emas, dan saya yakin rakan-rakan sukarelawan juga berasa gembira dapat menyumbangkan sumbangan untuk mempercepatkan proses vaksinasi di negara ini. Terima kasih rakan-rakan sukarelawan. Selain sukarelawan daripada agensi kerajaan, pelaksanaan program Malaysia Vaksin Support Volunteers MyVac turut menarik minat belia. Penglibatan golongan belia sebagai sukarelawan program itu menjadi instrumen yang amat signifikan dalam memastikan Malaysia mencapai imuniti kelompok bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dua sukarelawan MyVac ini mengakui menjadi sukarelawan merupakan salah satu tanggungjawab berbakti kepada negara. Okey, kita faham untuk kerja dekat tempat yang awam ni lagi mudah terdedah untuk dapat risiko jangkitan COVID-19 kan. Tapi sebab kita fikir tanggungjawab kita, kes makin tinggi. So kita nak kurangkan kes tu bukan semata-mata untuk jaga SOP. Kita kena dapatkan juga vaksin. Jadi kalau kita harapkan semua orang, kalau semua orang takut nak tolong orang lain untuk dapatkan vaksin dengan cepat, siapa lagi nak tolong kalau bukan kita? So kita rasa tanggungjawab tu, kita pun tolonglah. I feel that jika bukan kita, siapa akan buat kerja ini? So sebagai belia, sebagai youth of Malaysia, so kita kena bertanggungjawab. Dan saya pun I feel very happy working here. Saya pun rasa gembira kerana boleh bekerja sini sebagai frontliner untuk membantu negara Malaysia. Inilah tugas wira tidak didendang, walaupun dipandang mudah, tetapi berdepan 1,001 ragam masyarakat tetap ceria dan ampuh memberi bakti dengan harapan sama memastikan kelancaran vaksinasi dalam memulihkan negara. Laporan Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM. Polis Pahang akan menambah jumlah bilangan anggotanya terutama di luar bandar bagi melancarkan lagi proses kawalan pergerakan penduduk dalam tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Antara kawasan yang menjadi perhatian ialah di Pondok Polis Felda Lepar Utara 4 Kuantan. Jadi untuk dapatkan perkembangan penuh, kita terus bersama dengan Fatin Nasuhar Rashid langsung dari studio RTM Kuantan. Fatin, silakan. Kita ikuti dahulu perkembangan statistik vaksinasi dan data harian kes COVID di Pahang setakat semalam. Sebanyak 638 kes baru COVID-19 direkodkan di negeri ini membabitkan 10 daerah menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di Pahang mencecah angka 23,243 kes. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, kes tertinggi dicatatkan di Bentong dengan 212 kes. Diikuti Kuantan 173 dan Temeloh 88 dan Lipis 43 kes. Daripada 638 kes baru itu, sebanyak 113 kes dikesan membabitkan 18 kluster. Secara keseluruhan, sebanyak 5,430 kes aktif, 397 kes sembuh dan 3 kematian telah dicatatkan. Dalam pada itu, sejumlah 461,692 individu di Pahang sudah memperoleh sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sehingga kini seramai 250,342 warga Pahang selesai menerima 2 dos suntikan vaksin. Berusia 18 tahun yang layak boleh menerima vaksin. Bilangan anggota polis di Pondok Polis Lepar Utara 4 Kuantan perlu ditambah sejajar dengan jumlah penduduk yang kini mencecah kira-kira 7,000 orang. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Muhammad Nur Yusof Ali berkata, perkara tersebut dilihat sukar memandangkan hanya 2 anggota sahaja ditugaskan untuk menjaga seluruh penduduk di kawasan itu buat masa ini.
Perkara itu akan diangkat ke pengetahuan pihak pengurusan IPK Pahang untuk dipertimbangkan. Sangat perlu cadangan penambahan ini ataupun kelulusan penambahan ini dilaksanakan. Dan insya-Allah saya akan sekali lagi mengangkat ataupun mengingatkan kepada pihak pengurusan di kontingen Pahang ini untuk membantu pihak daerah lah bagi melihat kewajarannya untuk orang kata cadangan untuk penambah keanggotaan ini. Anggota polis di kawasan Terbabit juga menghadapi kekangan untuk mendapatkan bahan api kerana stesen minyak terdekat berada sejauh 65 km dari pondok polis itu. Sebelum ini, masalah penempatan anggota yang kini terpaksa menyewa di rumah milik peneroka juga telah disuarakan pihaknya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian kepada anggota polis berkenaan. Kita di Pondok Polis Lepak Utara 4 kita ada 5 rancangan sebenarnya. Lepak Utara 1, 2, 4, 5, 10. 5 dan 10. Semua bawah pentadbiran IPD Kuantan. Dan saya di sini hanya 2 anggota untuk mentadbir 7,000 penduduk. Meskipun menyedari kekangan yang dihadapi dengan situasi penularan COVID-19 kini, namun beliau berharap isu-isu yang dibangkitkan dapat diberi perhatian. Terkesan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai terjejas, mendorong seorang guru mengambil inisiatif membuka meja food bank di hadapan rumahnya di Indra Mahkota Kuantan. Sikap terpuji Murniza Muda sedikit sebanyak membuka ruang masyarakat di sekitarnya yang memerlukan untuk mendapatkan bantuan. Menurut pendidik Sekolah Kebangsaan Assunta Convent ini, paparan kisah sesetengah masyarakat yang kehilangan mata pencarian dan kelaparan membuka matanya untuk menyalurkan bantuan berkenaan. Malah usaha beliau mula mendapat perhatian jiran dan rakan tugas lain yang turut sama menyumbang dari segi wang tunai atau makanan. Ibu kepada 4 orang anak itu berkata, setakat ini pelbagai pihak dialu-alukan untuk mengambil barangan asas yang diletakkan dengan mengikut keperluan masing-masing. Cuma kita ni sentiasa bersangka baiklah. Kita tak tahu orang macam mana. Mungkin dia stres, dia tak kerja. Sebab orang susah ni dia malu tau. Dia sebenarnya kadang-kadang ada 2-3 kali dia pusing. Nak berhenti segan. Bila dia tengok macam tak ada orang, baru dia turun, dia ambil, dia tengok dulu, perhati apa yang dia nak ambil. That's why akak kalau boleh, kita tak ada kontak dengan orang. Biarlah dia ambil sendiri. Orang kata, apa tu panggil? Tuhan nilai dia, bukan kita nilai dia. Food bank itu boleh dikunjungi bermula 8 pagi hingga 7 malam bagi mendapatkan barangan makanan asas. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Negeri Pahang Darul Makmur. Kembali bersama Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Fatin untuk perkembangan dari RTM Kuantan itu tadi. Lebih 1,200 penduduk termasuk penggiat industri pelancongan di Pulau Redang, Terengganu menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama menerusi program Outreach Imunisasi PICK. Ia sebagai persediaan bagi merancangkan kembali kempen pelancongan domestik menerusi gelembung pelancongan sebaik sektor berkenaan kembali dibuka. Menurut Pegawai Daerah Kuala Nerus, Ahmad Faris Abdul Razak, program bertujuan memastikan lebih ramai penggiat industri pelancongan mendapat vaksin dan mencapai status imuniti kelompok dengan segera. Melibatkan sebahagian besarnya adalah penduduk Pulau Redang ini sendiri dan juga sebahagiannya adalah pekerja-pekerja resort yang beroperasi di Pulau Redang lah. Dan ada lebih kurang 40% daripada pekerja resort kita bawa daripada tanah besar lah untuk cocok dalam program kita pada hari ini lah. Beliau ditemui semasa program outreach pemberian vaksin di Sekolah Kebangsaan Pulau Redang.
Perintah tahanan reman seorang lelaki yang juga anggota rela yang disyaki menembak dua jirannya dalam kejadian di Taman Raya Wakaf Tapai Marang dilanjutkan 5 hari lagi. Perintah sambungan reman terhadap suspek berusia 56 tahun itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda selepas tempoh reman 7 hari bermula 24 Julai lalu berakhir hari ini. Mahkamah kemudiannya membenarkan suspek direman 5 hari lagi hingga 4 Ogos. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki maut manakala anak saudaranya parah selepas ditembak jirannya dipercayai menggunakan senapang patah pada 23 Julai. Mangsa Fong Swee Fuan yang cedera di dada disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hock Beng parah di dada akibat terkena tembakan sama. Lambakan timun di Kelantan. Seorang usahawan wanita tampil membantu petani dengan membeli sejumlah hasil tani berkenaan untuk diagihkan kepada orang ramai secara percuma. Ratna Salsabella Ismail mengambil inisiatif membeli 2 tan timun daripada petani ekoran bimbang berlaku pembaziran. Timun ini akan diagihkan kepada penghulu kampung seterusnya disumbangkan kepada mereka yang memerlukan di sekitar Kota Baru. InsyaAllah dengan rezeki hak kita boleh, kita pun tak suka. Mula-mula ingat planning 2-3 orang je nak sharing PT, tapi ramai nak menyumbang sebab betul-betul kita nak membantu. Itulah kecik dengan Cik Sani. InsyaAllah next week kita akan tolong lagi dia. Contoh ada lada, kita beli lada, kita tolong. Sambil-sambil kita pun membantu mengagihkan untuk yang memerlukan. Sementara itu, bagi petani Muhammad Al-Hafiz Ahmad Zudi yang mengusahakan ladang fertigasi timun hampir 2 hektar, menzahirkan terima kasih kepada usahawan tersebut kerana sudi membantu membeli hasil ladangnya. Berikutan mengalami masalah dari segi pemasaran ketika ini, pihaknya terpaksa menjual dengan harga yang jauh lebih murah daripada kos asal iaitu 20 sen sekilo berbanding sebelum ini 70 sen sekilo. Takkan saya nak teruskan kalau terpaksa tangguh kos kerugian. Tapi memandangkan saya pun ada pekerja 8 orang yang perlukan duit juga setiap bulan, jadi kena go on jugalah. At least untuk dapat cover bayar gaji pekerja dan juga kos baja macam gitu je lah. Orang ramai yang ingin membeli timun boleh berurusan dengan Hafiz di talian tera-tera selain berkunjung ke ladangnya sendiri di Kampung Puso 40, Lubong Jong, Pasir Mas. Pusat Pemberian Vaksin Industri Peruncitan PPVIN dibuka hari ini bertempat di Majulink, Bandar Tasik Selatan. Ia kerjasama antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kekemat dan Maju Healthcare. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rosul Wahid berkata pembukaannya menyasarkan 21,000 pekerja tempatan dan asing daripada industri tersebut. Untuk makluman, apa yang berlaku yang dilaksanakan di sini iaitu mengakumi selama 42 hari. 42 hari yang melibatkan sasaran kita 21,000 pekerja. Pekerja dan saya jumpa juga mereka yang foreigner pun ada. Jadi kita beri vaksin kepada semua pekerja sama ada rakyat tempatan ataupun foreigner untuk pastikan semuanya akan mendapat vaksin dan rasa selamat ataupun rasa bebas apabila mereka telah divaksinkan. Setakat 29 Julai, seramai 10,615 pekerja sektor peruncitan telah divaksin dos pertama melalui 4 program vaksinasi industri peruncitan REVAC KPDN HEP. REVAC Majulink adalah PPVIN kedua bagi industri peruncitan di Kuala Lumpur dan yang kelima di Lembah Kelang. 7 unit syringe pump bernilai RM30,000 disumbang Muslim Care Malaysia kepada Hospital Serdang
Presiden Muslim Care Zulkifli Wahijan memaklumkan ia hasil kutipan sumbangan orang ramai yang prihatin kepada keperluan kesihatan awam ketika ini. Sumbangan daripada orang ramai menerusi Muslim Care Malaysia dan One Nation, dan inilah satu sedekah jariah kerana dia akan digunakan mesin ini secara berpanjangan. Dan saya bagi pihak Muslim Care Malaysia dan One Nation mengharapkan sumbangan berterusan daripada para penyumbang di seluruh Malaysia yang amat prihatin, dan bukan setakat ini juga banyak lagi keperluan-keperluan hospital yang diperlukan di masa akan datang. Jadi terima kasih dan jangan lupa untuk kita terus membantu rakyat Malaysia yang sekarang terkepung dengan pandemik COVID-19 ini. Tambah beliau, ia juga bagi menampung keperluan perubatan dan fasiliti hospital yang turut mengendalikan kes-kes berkaitan COVID-19. Peguam Dato' Muhammad Hafarizam Harun dibebas dan dilepas daripada pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 15 juta ringgit berkaitan dana 1MDB dan SRC International. Beliau membayar kompaun sebanyak kira-kira RM590,000 semalam selepas bersetuju menerima tawaran SPRM pada Rabu. Hakim Mahkamah Session Suzana Husin membebas dan melepaskan Datuk Hafarizam selepas merekodkan perjanjian itu dan dimaklumkan pihak pendakwaan perkembangan kes tersebut. Timbalan pendakwa raya Datuk Ishak Muhammad Yusof dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan susulan pembayaran kompaun pihaknya menarik balik tuduhan terhadap Datuk Hafarizam. Mengikut pertuduhan, Dato' Hafarizam berdepan 3 tuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 berjumlah 15 juta ringgit. Dia didakwa menerima wang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak melalui akaun pelanggan firma Guamanya antara April 2014 hingga Februari 2015. Tawaran kepada Dato' Hafarizam dibuat susulan bekas penasihat media Datuk Seri Najib Paul Stedlen bersetuju melepaskan 7.192 juta ringgit kepada SPRM. Perkara itu turut disahkan melalui satu kenyataan SPRM hari ini. Baik, seterusnya kita dapatkan terlebih dahulu laporan cuaca semasa untuk malam ini. Baik, perkembangan dari Bumi Kenyalang. Lebih 2,500 penduduk di kawasan pedalaman Tubau Jelalong bakal melengkapkan dos vaksin di PPV Klinik Kesihatan Tubau. Baik, Bumah, boleh kongsikan bila program tersebut akan bermula? Ya, Redwin. Program vaksinasi tersebut akan berlangsung pada 2 Ogos depan. Baik, kita ke berita penuh. Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Tubau akan menjalankan program pemberian vaksin bagi dos kedua pada 2 Ogos depan melibatkan 2,553 orang di Tubau Jelalong yang telah menerima vaksin dos pertama sejak 21 Jun lepas. Ketua PPV Klinik Kesihatan Tubau, Penolong Pegawai Kesihatan, Andreas Dampa Entala memberitahu ia merangkumi PPV Statik Klinik Kesihatan Tubau dan 7 PPV bergerak khusus ke kawasan pedalaman di Tubau dan Ulu Jelalong. Dan hari ini adalah hari yang kelima untuk Mobile Outreach, dan esok kita akan mengadakan Mobile Outreach di rumah Jau Dungau, dan 2 hari bulan 8 kita akan mengadakan Outreach di kawasan Ulu Jelalong, iaitu Sungai Tabat lah. Itu merangkumi rumah Hamid dan rumah Jeranding lah. Itu yang terakhir lah. Ya, itu yang terakhir. Andreas dan pasukannya turut dibantu oleh para sukarelawan bagi kesihatan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Balai, Pondok Polis Tubau, Rela Tubau dan Pegawai Pusat Hikmat Masyarakat Dun Murum.
yang itu menyediakan proses kelancaran proses bagi program vaksinasi yang berjalan dengan sangat lancar sekali lah. Dan kita ingin melibatkan agensi-agensi lain agar mereka dapat bersama untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, iaitu dalam program vaksinasi lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semalam selepas PPV bergerak ke rumah meresam Jonglong Tebilak Tubau bagi pemberian suntikan dos kedua kepada 229 penduduk dan pekerja ladang Sunny Crops. Proses suntikan dos kedua sesi terakhir di PPV Klinik Kesihatan Tubau akan dijalankan pada 13 Ogos depan melibatkan 502 penerima pekerja syarikat peladangan dan orang awam. Masyarakat Penan khususnya di Limbang diseru agar mendaftar untuk program vaksinasi bagi mengelak komuniti tersebut tercicir untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Palus Palungumbang berkata, langkah tersebut penting bagi membantu kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19 sekaligus mencapai tahap imuniti kelompok. Saya ingin menyeru kepada mana-mana individu lah, termasuk terutamanya masyarakat Penan yang belum mendaftar diri supaya datang pada 8 hari bulan itu nanti untuk mendapatkan dos pertama. Dan bagi mereka yang telah mendapatkan dos pertama, saya juga menyeru supaya mereka akan datanglah untuk mendapatkan dos yang kedua itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Program Pembangunan Komuniti Penan di Long Rayeh dan Long Napir, Limbang. Sementara itu, Timbalan Residen Limbang, Sebi Abang memberitahu pengajuran program tersebut adalah bagi membantu komuniti Penan termasuk mereka yang tinggal di kawasan pedalaman untuk mendapatkan perkhidmatan terus dari agensi terlibat. Yang mana tujuan program ini adalah untuk menyediakan platform bagi memberi ruang kepada pihak komuniti Penan dan juga komuniti di luar bandar mendapat akses secara terus perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam pengajuran program ini. Ya, tujuan utamanya lagi adalah supaya mereka tak tercicir daripada agenda utama kerajaan pada masa ini, iaitu imunisasi COVID-19 dan juga hal-hal penting yang sering menjadi diperkatakan oleh media massa, iaitu pengenalan diri yang sah. Program 5 hari itu disertai oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, antaranya Jabatan Pertanian, Jabatan Pendaftaran Negara, Pejabat Residen dan Jabatan Penerangan Malaysia. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 29 Julai. YFM Iban RTM Sarawak buat julung kalinya akan menerbitkan dokumentari bertajuk Panjung Bujang Berani PBB yang bermaksud Laungan Pahlawan bersempena dengan Hari Pahlawan pada esok. Dalam satu kenyataan media, YFM Iban berkata, dokumentari tersebut yang bertemakan Agi Hidup, Agi Ngelaban akan disiarkan di laman Facebook rasminya dan radio YFM Iban pada pukul 8 pagi. Dokumentari berdurasi selama sejam itu bukan sahaja akan memaparkan mengenai keberanian pahlawan Iban tetapi juga memperingati jasa mereka yang terkorban untuk mencapai keamanan seperti yang dikecapi hari ini. Selain itu, ia turut memaparkan kisah pahlawan yang pernah bertempur di medan perang pada tahun 60-an dan 70-an termasuk bekas anggota Sarawak Rangers. Dokumentari itu turut membawakan 4 personaliti undangan iaitu Korporal Besara Kayang Umbang, Korporal Besara Igo Kasau, Sarjan Besara Dajai Anggi dan bapa kepada mendiang Sarjan Matthew Medan iaitu Medan Nunying. YFM memberitahu penghasilan dokumentari berkenaan melibatkan beberapa kawasan seperti di Sungai Sekerang, Makam Pahlawan di Kuching, Kubu Elis dan Rumah Sri Aman.
Peruntukan berjumlah RM160,000 diagihkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Igan bagi pembinaan Astaka Baharu sekolah berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Matu, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya memberitahu daripada jumlah itu dana sebanyak RM100,000 merupakan peruntukan daripada projek transformasi luar bandar RTP 2021 manakala RM60,000 adalah daripada projek kecil luar bandar MRP. Beliau menerusi satu hantaran di laman Facebook rasminya memaklumkan penyerahan cek peruntukan tersebut kepada pihak sekolah yang turut dihadiri oleh pihak pejabat daerah Matu dan Jabatan Kerja Raya JKR Matu Daro. Pada majlis itu, mereka turut membincangkan reka bentuk astaka yang bakal dibina bagi memastikan pembinaan projek berkenaan nanti memberi manfaat kepada sekolah dan pelajar. Beliau dalam masa yang sama juga menyerahkan peruntukan sebanyak RM15,000 bagi kegunaan surau SMK Agama Igan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu semalam telah menerima sumbangan 7 unit komputer riba daripada Petronas Carigali Sendirian Berhad SK Gas. Komputer riba itu adalah untuk kegunaan harian petugas barisan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Sumbangan telah disampaikan oleh Pengurus Besar Kanan Petronas Carigali Sendirian Berhad SK Gas Peter Majid Tandum kepada pengerusi JPBB Bintulu yang juga residen bahagian Bintulu Jack Aman Duat. 6 unit komputer riba itu akan diagihkan kepada Pejabat Kesihatan bahagian PKB Bintulu manakala 1 unit lagi untuk kegunaan petugas di Pejabat Residen bahagian Bintulu. Sumbangan komputer riba ini merupakan salah satu daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR Petronas bagi dalam usaha membantu pihak kesihatan dalam memudahkan urusan harian mereka dalam menangani wabak COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan dari RTM Sarawak itu tadi, dan selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah pula. Sambutan memberangsangkan diterima menerusi program vaksinasi secara hadir terus di Sabah. Jadi perinciannya kita bersama dengan Rita Alusius Malik. Rita. Baik Redwin. Program vaksinasi COVID-19 secara hadir terus atau walk-in yang dijalankan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kesenian Islam Membakut sejak semalam berjalan dengan baik dan lancar. Berlangsung selama 3 hari, seramai 721 penduduk berjaya divaksinasi setakat ini. Program dilaksana Mahkamah Anak Negeri membakut dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan, rela dan dibantu sukarelawan MyVac. Pegawai Mobil Tim Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Zuraida Muhammad berkata program ini bagi memudahkan urusan penduduk yang belum mendapat vaksin. Jadi kenapa kita benarkan untuk buka walk-in di PPV membakut ini sahaja buat masa ini adalah kerana kita melihat kepada peratusan penduduk yang sudah kita vaksinkan di dalam kawasan membakut ini. Kalau mengikut penduduk adalah seramai 13,000 orang dan kini kita sudah vaksinkan mereka seramai 11,000 orang. Kita buat program walk-in ini yang lebih mengurangkan karenah birokrasi dan mempercepatkan lagi proses kepada orang ramai. Meskipun menggunakan kaedah hadir secara terus, proses vaksinasi di PPV ini dijalankan mengikut prosedur operasi standard ditetapkan dan tidak berlaku kesesakan hasil kerjasama orang ramai. Kita amat berterima kasih kepada MKN kerana memberi ruang kepada penduduk DN 31 Membakut kerana ada di sebilangan yang kecil di daerah ini ada yang belum divaksin. Wakil-wakil Ketua Anak Negeri, begitu juga dengan ketua-ketua kampung, telefon dapat mengesan rakyat yang belum diberi vaksin. Sementara itu, Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort, Dr. Suzana Awang Piut mengingatkan orang ramai yang belum mendapat vaksin untuk sentiasa menyemak status MySejahtera masing-masing bagi mengelak tercicir tarikh panggilan vaksinasi. Kita tahu kita punya kadar kes sehari demi sehari memang dia meningkat, tapi dalam masa yang sama kita pun meningkatkan kadar penerima vaksin di kawasan kita lah. Sebab ini sahaja cara pencegahan yang kita ada, yang terbaik untuk menurunkan kes COVID dan mengurangkan kadar jangkitan lah di kalangan penduduk.
Program ini menyasarkan penduduk di 9 pusat daerah mengundi PDM iaitu Lumat, Mawo, Bandau dan Pekan Membakut pada hari pertama, manakala PDM Sinuka dan Bambangan pada hari kedua, selain PDM Brunei, Pimping dan Bin Suluk hari terakhir program. Polis giat mengesan pemandu sebuah kenderaan yang melanggar sekatan jalan raya SJR di Ibu Negeri. Kejadian yang turut tular di media sosial berlaku di SJR, Pos Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Taman Teluk Likas pada 28 Julai lalu. Insiden tersebut dirakam melalui rakaman kamera litar tertutup sebuah rumah berhampiran. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, pemandu tersebut bertindak merempuh sekatan sehingga melanggar sebuah lagi kenderaan apabila anggota keselamatan bertugas cuba melakukan pemeriksaan. Kenderaan jenis Alza putih tersebut kemudian memecut ke arah Jalan Kuala Laut. Tiada kecederaan dilaporkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan bersama Seksyen 26-2 Akta Polis dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta berhubung Pegawai Penyiasat Kes, Inspektor Zulfairi Ismail di talian tertera. Sementara itu, berbeza pula kisah di SJR Pos Kawalan PKPD, PPR Gayang Ria Tuaran. 2 kema petugas diterbangkan angin kuat awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kecederaan dialami anggota polis dan rela yang bertugas. Ketika dihubungi pemberita, Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Hamizi Halim memaklumkan kejadian berlaku kira-kira 4.20 pagi dan petugas sempat bergegas berlindung di blok perumahan berhampiran. Apabila keadaan kembali reda, tugasan disambung semula dengan pos kawalan ditempatkan sementara di bangunan berhampiran demi keselamatan para petugas. Dalam pada itu, mengenai 13 lokaliti PKPD di daerah Tuaran termasuk 11 lokaliti baharu yang bermula hari ini, DSP Hamizi memaklumkan pos kawalan didirikan di setiap laluan masuk. 12 jalan juga telah ditutup bagi mengawal pergerakan penduduk. Ia bagi membantu pihak Kementerian Kesihatan menjalankan saringan awal dengan lancar, selain pengagihan bakul makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seramai 117 anggota polis dan rela terlibat dalam tugasan di 11 lokaliti PKPD baharu ini. Aktiviti penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard SOP dilaksana tanpa gagal setiap hari di seluruh negeri. Semalam, 15 premis diarah tutup ketika pemeriksaan 83 premis melalui operasi bersepadu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Menurut kenyataan JKNS, 40 kompaun ingkar SOP turut dikeluarkan, menjadikan jumlah kumulatif kompaun melalui operasi ini 9,406. Ia melibatkan 17 kompaun di daerah Semporna, Lahad Datu 11, Tenem 9 dan masing-masing 1 di daerah Penampang, Keningau dan Tawau. Antara kesalahan dikesan gagal menggunakan aplikasi MySejahtera, tidak memakai pelitup separuh muka, lebih muatan dalam kenderaan dan gagal membuktikan tujuan pergerakan. Operasi dilaksana 56 anggota termasuk polis, rela, Majlis Keselamatan Negara MKN, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Baik, demikian perkembangan dari Sabah. Jaga SOP, jaga diri. Sentiasa pantau sekeliling anda. Kembali bersama Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan berita dari RTM Sabah itu tadi. Banyak lagi laporan akan menyusul. Terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Pemandu bas sekolah dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh selepas dituduh melakukan jenayah seksual terhadap seorang kanak-kanak berusia 10 tahun pada 2019. Tertuduh K. Ravichandran bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini.
Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa telah menyentuh kemaluan kanak-kanak terbabit di atas sebuah motosikal ketika dalam perjalanan dari sekolah ke rumah mangsa. Tertuduh didakwa melakukan perkara tersebut di Taman Pinji Ria Ipoh pada 6 Ogos 2019. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 24 September. Penularan virus COVID-19 dalam kalangan penduduk di penempatan nelayan Bukit Malut Langkawi dilihat semakin membimbangkan. Sehingga kini jumlah penduduk yang disahkan positif kian meningkat hingga memaksa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD dilaksana bagi membantu mengurangkan kes harian. Muhammad Najib Masyur punya perinciannya. Sikap degil dalam kalangan penduduk di lokaliti itu yang tidak mahu menjalani ujian saringan COVID-19 selepas dikuatkuasakan PKPD menyumbang kepada penularan COVID-19. Lebih parah apabila kluster Dah Bukit dikesan membabitkan kes indeks ke 765,181 daripada seorang wanita berusia 38 tahun dari perkampungan ini. Lebih 200 kes positif dikesan dalam perkampungan ini selepas PKPD pertama di Langkawi mula dilaksanakan pada 27 Julai lalu. Jumlah penduduk yang diberi kepada kita ialah sekitar 4 hingga 5,000 orang dan kita berharap penduduk-penduduk 4 hingga 5,000 orang ini berada di dalam kawasan ini dan mendapat informasi tentang bahawa kewujudan klinik kita. Bagi mereka-mereka yang bergejala diminta untuk keluar untuk periksa dekat sinilah. Kedudukannya di pinggir laut memaksa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kedah dan Perlis mengawal perairan pada setiap masa. Rondaan dilaksanakan 24 jam sehari yang melibatkan ketiga-tiga agensi tadi dan kesemua aset yang terlibat melakukan rondaan di perairan tersebut dikehendaki memastikan perairan tersebut tiada sebarang pergerakan keluar masuk bot yang tidak memiliki kebenaran pihak polis ataupun pihak KKM sendiri. Lebih 100 petugas penguatkuasa lain turut mengawal setiap kawasan termasuk PDRM, PLDM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta anggota rela. PKPD di Bukit Malut dijangka tamat pada 9 Ogos 2021. Sehingga 29 Julai, sebanyak 891 kes kumulatif direkodkan di Langkawi dengan 354 daripadanya masih dilaporkan aktif. Muhammad Najib Masyur, Berita RTM. Dua kaki tangan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Jasin dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Air Keruh Melaka atas 6 pertuduhan bersubahat dan menipu pembayaran tidak wujud. Tertuduh Muhammad Zamri Yazid dan Muhammad Nur Hafizi Samad mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan terhadap mereka dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Elizabeth Payawan dalam prosiding berasingan. Muhammad Zamri yang berdepan 3 pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Sama. Didakwa bersubahat dengan Muhammad Nur Hafizi menipu seorang kaki tangan PKD Jasin. Ia bagi memperdayakan untuk memperakukan pembayaran berkenaan pembekalan peralatan bagi unit kawalan mutu air yang kesemuanya berjumlah RM9,536 kepada sebuah premis perniagaan sedangkan pembekalan peralatan itu tidak pernah dibekalkan kepada PKD. Manakala Muhammad Nur Hafizi pula yang turut disabitkan dengan 3 pertuduhan didakwa menipu kaki tangan yang sama dengan memperdayakannya untuk memperakukan pembayaran berkenaan pembekalan peralatan terbabit yang kesemuanya berjumlah RM9,536 sedangkan ia tidak pernah dibekalkan. Kesalahan dilakukan kedua-dua tertuduh pada 5 dan 9 November 2018. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 bagi setiap tertuduh selain menetapkan 7 September tarikh sebutan semula kes.
Mayat lelaki yang dipercayai terjun ke dalam sungai di Jambatan Muar Johor semalam ditemukan nelayan kira-kira 1 kilometer dari lokasi dia terjun tengah hari tadi. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Muar, Timbalan Penguasa Bomba 2 Syahrizal Mokhtar menerusi kenyataan berkata mayat dibawa naik ke jeti Bukit Tren dan diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Identiti mayat sedang dikenal pasti. Sebuah bot bersama 10 anggota bomba dihantar ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan 7.40 pagi semalam. Operasi mencari dibuat sepanjang 6 km pesisir sungai berkenaan. Operasi turut dibantu polis, Angkatan Pertahanan Awam dan pasukan polis marin. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Dengan itu, saya Ray Robin, berita wilayah, peka dan berwibawa. Salam hormat.